Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 26 September 2024. 3 syarikat tempatan ditawarkan untuk membuat kajian kebolehkelaksanaan penukaran tenaga termal laut OTEC di Sabah. Kajian dilaksana selama 2 tahun sebelum keputusan diambil untuk menawarkan konsesi. Ketua Pegawai Eksekutif Energy Commission of Sabah ECOS, Datuk Abdul Nasir Abdul Wahid memberitahu fokus kajian ketika ini berhampiran kawasan Tawau dan Semporna, iaitu kira-kira 30 km luar pesisir sekitar kawasan tersebut. Basically, the approach here is to start on the feasibility study first. Probably that will be followed by a pilot project at a small scale before we go for a more commercialized punya scale. So in terms of timeline, we're talking about probably within the 5 years term. Then we can see our exploration and development of what that kick off lah, basically. So that's time for that lah. Menurut Datuk Abdul Nasir, Sabah paling berpotensi untuk membangunkan OTEC di negara ini berdasarkan penyelidikan laut, topografi dan perbezaan suhu yang dilakukan Universiti Teknologi Malaysia UTM. OTEC memanfaatkan kecerunan suhu antara permukaan air laut yang panas dan air dalam yang sejuk untuk mengubahnya menjadi elektrik melalui kaedah sains. Dalam perkembangan sama, Datuk Nasir memaklumkan ECOS melancarkan 2 aplikasi dalam talian, iaitu ECOS Energy Information System EASY dan Talk to ECOS. EASY adalah platform dalam talian untuk memudah cara proses pendaftaran sebagai pengurus tenaga elektrik ECOS, IRIM dan Syarikat Perkhidmatan Tenaga ECOS ISCO untuk perkhidmatan berkaitan cekap tenaga. Manakala Talk to ECOS mewujudkan platform pengurusan maklum balas merangkumi aduan, pertanyaan dan cadangan. Beliau berucap dalam majlis pelancaran EASY dan Talk to ECOS yang disempurnakan pengurusi ECOS Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili di Kota Kinabalu. Seiring perkembangan teknologi, Perkhidmatan Awam Negeri termasuk agensi Islam turut sama mengaplikasikan sistem teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Ia langkah penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan lebih berkualiti. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pegawai yang memiliki kemahiran dan bakat berprestasi tinggi serta mempunyai rekod perkhidmatan cemerlang layak diberi pengiktirafan sewajarnya, termasuklah pemerkasaan pembangunan diri dan kompetensi peluang kenaikan pangkat di laluan pantas fast track. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan surat penyerapan ke jawatan tetap pegawai perkhidmatan lepasan diploma dan surat kenaikan pangkat pegawai dan kaki tangan Jahins di Wisma Muiz Kota Kinabalu. Dalam majlis sama, Datuk Arifin memaklumkan kerajaan negeri menerusi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins akan berusaha memenuhi keperluan berkaitan hal ehwal Islam di negeri ini. Ini termasuklah memastikan sekolah agama negeri dan sekolah menengah agama negeri mempunyai tenaga pengajar mencukupi. Ia penting bagi memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar. Target kita lebih 200 supaya semua jahin di seluruh daerah selesa dan cukup pegawai dan stafnya, termasuk supaya sekolah-sekolah agama negeri dan SMAN mencukupi dari sudut keperluan guru. Lebih banyak pembangunan akan dilaksana di Kampung Nabahan Western. Ia termasuklah bekalan air bersih dan pembinaan jambatan baharu menggantikan jambatan yang usang. Kita akan merancang pada tahun hadapan. Kita akan bersama-sama dengan UMS untuk mewujudkan satu penjanaan air bersih. Kerana kampung ini memang tidak ada kemudahan paip. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Mahkamah Anak Negeri bersama komuniti Kampung Nabahan. Antara pengisian program termasuklah gotong royong, baik pulih jambatan, penanaman pokok dan pemasangan solar. Sementara itu, Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musah berkata, kerjasama membabitkan agensi kerajaan dan pemimpin langkah proaktif dalam usaha melestarikan pembangunan komuniti memerlukan. Ini adalah merupakan suatu program yang terbaik khususnya bersama komuniti di Kampung Nabahan ini. Program ini adalah satu program menyatu rakyat, satu usaha yang murni untuk kita lakukan.
Adanya cuti baru ni dia menggunakan besi. Alhamdulillah mungkin bagi keselesaan bagi kami dan anak-anak kami untuk lalu lalang lah. Anak sebelum ni memang pernah jatuh. 3 projek pembangunan bernilai 14 juta ringgit giat dilaksana di Kinabatangan yang melibatkan pembinaan Dewan Serbaguna Pekan Kota Kinabatangan bernilai 6 juta ringgit, Pasar Awam Kota Kinabatangan 5 juta ringgit dan pembinaan Pusat Pelupusan Sampah dengan kos 3 juta ringgit. Dewan tu dibina di persekitaran kawasan Tamu, Pekan, berhampiran dengan Dewan Seri Lamag sana. Pasar pun di situ juga di persekitarannya. Pembinaan Pekanbaru pula berhadapan dengan Balai Polis tapi di sebelah Jalan Pan Borneo tu. Ada sudah. Kalau mengikut jangkaan lebih kurang 2 tahun lah. Mungkin tahun hadapan dia akan siap. Menurutnya, daerah ini juga bakal mempunyai sebuah pekan baharu yang akan dilengkapi pelbagai kemudahan seperti hotel, pusat komersial, pejabat baharu majlis daerah dan pejabat daerah, masjid serta perumahan kaki tangan agensi kerajaan. Beliau yang juga pengerusi Majlis Daerah Kinabatangan ditemui RTM selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Terdahulu, Tun Juhar turut menerima kunjungan hormat Universiti Cyberjaya Kota Kinabalu bagi membincangkan penubuhan tabung pendidikan universiti tersebut. Usaha mencapai sifar kes penderaan dan pengabaian kanak-kanak di negeri ini terus dipergiat. Ia dilaksana menerusi program advokasi pelindungan kanak-kanak Kasih Kanak-kanak tahun 2024 peringkat SK Berbagon di Penampang. Menurut Pegawai Pendidikan Daerah Penampang, Awang Muhammad Kadir Awang Kanak, program bertujuan memberi pendedahan kepada ibu bapa, penjaga, kanak-kanak dan komuniti mengenai tindakan boleh diambil sekiranya berlaku isu perlindungan kanak-kanak. Ia sekaligus memberi peluang kepada pasukan kebajikan kanak-kanak dan pasukan perlindungan kanak-kanak untuk lebih mengenali kanak-kanak di kawasan mereka. Demikian ucapannya sempena program tersebut di SK Berbagon Penampang. Teks ucapan dibacakan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Penampang, Suzana Kosmas. Beliau turut menasihati masyarakat agar cakna terhadap hak kanak-kanak iaitu hak untuk hidup, hak perlindungan, hak perkembangan dan hak penyertaan. Sekiranya mengetahui terdapat kanak-kanak yang tidak menerima 4 hak tersebut, segera menghubungi talian kasih 15999 atau melalui aplikasi WhatsApp 0112615999. Umat Islam diajak untuk sentiasa mengenali kepribadian Rasulullah dengan mempelajari sirah baginda. Umat Islam juga perlu menghayati dan mempraktikkan sifat peribadi Rasulullah bagi mencapai pembangunan masa depan yang seimbang dalam semua aspek. Supaya kita sentiasa untuk mengambil tahu sifat dan kepribadian baginda Nabi Muhammad SAW sebagai contoh untuk kita terus menuju ke hadapan. Al-Falah, memacu kemajuan. Begitu juga bagi diri kita, untuk kita mendapat kejayaan dan keberjayaan itu perlu untuk kita mencontohi sifat dan juga tauladan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ditemui RTM dalam sambutan Maulidur Rasul peringkat Kinabatangan di Dewan Seri Lamag. Sementara itu, Timbalan Pengurusi Badan Dakwah Kinabatangan Muhammad Halidun Saleh berkata program dianjur bagi menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul di samping menghayati sirah dan teladan baginda Rasulullah. Program pada pagi ini alhamdulillah untuk peringkat daerah Kinabatangan majlis semua berjalan dengan lancar. Ini disebabkan oleh atas sebab kerjasama daripada semua pihak yang ada di daerah ini untuk sama-sama menjayakan. Tokoh Maulidur Rasul dianugerahkan kepada Madinin Jamin manakala Kampung Gomantong memenangi kategori kontingen teramai dan Majlis Daerah Kinabatangan meraih sepanduk terbaik. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.